Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kala sallallahu salam apa Salam 449. Masalah bacaan makmum di belakang imam apa hukum? Kata Abu Isa Tirmizi dan bermula amal atas hadis ini. Dalam masalah 448 berbicarakan di belakang imam di sisi kebanyakan ahli ilmi mana ahli ijtihad daripada sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan at-tabi'in yang mengikut sahabat. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata mu'min, itu panggil sahabat. Kalau man laqiya sahabah, ya, mu'minan wa mata mu'min, siapa yang berjumpa sahabat dia mati beriman, mati itu panggil tabi'in, yang mengikut akan sahabat. Yang mengikut tabi'in pula dipanggil tabi'in. Dan ialah perkataan Imam Malik, ya, dan tabi'in, dan ialah perkataan Imam Malik bin Anas dan Ibnu Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq Ar-Rahawai radhiyallahu anhum ajma'in. Memikir mereka akan bacaan di belakang imam. Maknanya di belakang imam, bahawasanya kalau sekiranya imam itu apa, tak didengar suara, kita bacalah, kan? Terutama macam semayang siang, zuhur, asar. Dia ada orang tak pernah semayang berjemaah. Bila semayang zuhur, asar, dia tunggu imam baca, tak baca-baca gitu. Dia tengok imam rokok kerang kabut dia. Dia mula-mula kan. Tak pernah pergi jemaah. Jemaah pula pun pergi masjid, jemaah semayang siang. Dia pun tunggu kan, imam tak baca-baca, dia rokok je dia. Dia tak biasa kan. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i kena baca. Mana Fatihah tu kena baca. Dan surah kalau yang tak dengar, jauh sangat, orang dah puluh-puluh ribu tak dengar, baca sendiri je lah. Ada pun Hanafi tak diserah terus. Itu imam, makmum. Bacaan imam tu bacaan makmum. Dia kalau semayang setengah mazhab yang pakai zahir hadis terus Fatihah dia masuk tu dalam. Yang kat takbir dia buat rehat tu, semua imam tanggung. Fatihah semua imam tanggung, dia dengar gitu ni. Itu masalah apa panggil ijtihadi, ya. Dia bila benda masuk bab khilaf ni, kalau wajib dia pun wajib ijtihad, kalau haram pun haram ijtihad. Dia kalau tak masuk dalam khilaf benda qat'i, tu maknanya apa? Haram qat'i. Bab majaa fi tarkil qiraah khalfal imam iza jahara bil qiraah. Ba'datan menyatakan hadis meninggalkan bacaan di belakang imam apabila nyaring ia dengan bacaan. Imam menyaringkan bacaan. Sebab tu kita makmum jangan nyaring. Kita dengan makmum dengan imam sama pula. Jadi dua imam dah satu surau. Satu masjid. Ada satu tempat kita pergi kan. Kuat betul dia baca. Kalau dia semayang satu masjid dengar. Dia semayang sunat. Kita dengar macam ni. Ya, tak payah baca kuat-kuat, baca sekadar telinga kita dengar dah. Ya, kalau kita baca kuat sampai orang lain dengar, itu menyebabkan taswis, tak betul-betul jadi haram ni, mengganggu orang, kan? Dan baca pula jangan sampai terus tak dengar telinga pun ada juga. Tak apa dibisik swis bunyi. Dia pun tak dengar, tak sah pula bacaan. Dia kena dengar. Bacaan wajib didengar, bacaan sunat untuk dapat pahala kena didengar. Cuma dengar tu ada dua pesen. Dengar tu sama ada dengar atas jalan apa? Atas jalan maknanya bil fi'li ataupun bil quwwah. Kalau bil fi'li mana kena dengar sungguh. Kalau bil quwwah mana takdir saja. Maka dengar kita itu dengar bil quwwah, bukan bil fi'li. Ada bil quwwah ni sekiranya kita baca biasa ni kan, suara senang, dengar bismillah, dengar. Tiba-tiba bising, tak dengar, tak apa, baca macam tu je, ya, sah. Kalau dengar bil fi'li, mana kita baca tempat tu bising, kita kena jerit lah. Bising kita jerit baca bismillah, dengar tak dengar, jerit lagi kuat lah. Mana kata semayang apa pula menjerit. Baca sekadar biasa huruf kita baca macam tu dah boleh dengar dah. Ya, tiba-tiba suasana yang menyebabkan tak dengar tu tak apa. Tak perlu kita nak lawan naikkan suara. Itu makna dengar bil quwwah.
Kemudian ketahui kira saudaraku bermula meninggalkan bacaan, yakni tidak membaca bersama-sama imam. Oleh makmum itu disuruh oleh syarak pada sembahyang yang nyaring. Mana bila imam dah baca, tak payahlah kita baca. Kalau sembahyang macam zuhur, asar, imam baca sir, jadi baca Fatihah, kita baca sekali Fatihah. Ni. Tapi kalau macam sembahyang maghrib, isyak, subuh, imam baca Fatihah, kita dengarlah. Lepas tu kan kita baca balik. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis. Jadi semua yang kita buat tu sebenarnya apa? Ulama tulis tu hukum-hukum. Ini sumber yang ambil. Dia punya makhas tempat ambilan di sini. Itulah an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahara fiha bil qiraah faqal hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan. Qala rajulun na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Qala inni aqulu mali ya unaza'ul Qur'an. Qal pantaha an-nasu anil qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yajharu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salawati bil qira'ah hina sami'u zalik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling ia kemudian daripada memberi salam sembahyang jemaah yang menyaringkan dia dalamnya akan bacaan ni lah, sembahyang malam biasa daripada Fatihah dan surah. Maka kemudian daripada ia sallallahu alaihi wasallam berpaling daripada sembahyang itu lalu menghadap ia sallallahu alaihi wasallam kepada makmum daripada sahabatnya sallallahu alaihi wasallam serta bersabda, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan. Sabda sallallahu alaihi wasallam, adakah membaca sertaku seorang daripada kamu tadi akan apa-apa bacaan Quran? Ada baca tak? Ketika Nabi baca, dia baca tak? Jadi jawab seorang sahabat, maka jawab seorang daripada lelaki sahabat tadi, sahabat sallallahu alaihi wasallam katanya, bahkan mereka lurus ni, Rasulullah tanya, ya. Dia kata apa? Naam ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW. Membaca kami akan kira baca Quran pada masa tuan hamba membaca Quran dengan nyaring. Baca-baca pun kami pun baca juga. Ini awal Islam Hanya semua Islam dia orang dapat apa? Hukum orang panggil apa? Panas lagi. Maknanya hukum tu datang peringkat asal, mereka dapat menyambut. Kita ni dah dibahas kan. Mereka dapat tulin asli daripada Nabi SAW. Apabila didengar oleh SAW jawapannya SAW, lalu bersabda ia SAW, inni aqulu ma la unazi'ul Quran. Sabdanya bahawasanya aku hendak berkata bagi sekalian kamu, kenapa aku dilawankan dengan baca Quran? Aku baca, kau bagi baca pasal. Itu maksud dia. Yani aku membaca dan kamu semua pun membaca, berlawan dengan aku pula. Itu maksudnya kalau kita lah. Kerana jangan buat demikian, Nabi kata. Jadi maknanya bertentang dengan ayat. Kalau Quran pun fa'iza quri'al Quranu fastami'ulah. Bila baca ayat Quran taklah kita dengar. Itu pun sunat bagi imam bila dia habis Fatihah, dia jangan terus baca surah. Biarkan makmum habis baca Fatihah dulu. Kemudian barulah dibaca surah. Dan sebagai pengisian dia ada doa dia tu. Guru-guru yang kita mengaji semua yang buat ni seorang ni. Arwah Tunggu Haji Hashim tadi. Dia kau semayang dia baca Fatihah, bila amin dia diam. Dia ada baca surah perlahan. Dia baca doa. Doa tu lebih kurang sama dengan Fatihah panjang. Jadi elok dia habis baca doa tu, makmum pun habis baca Fatihah. Dia pun dia baca surah kan, makmum boleh mendengar. Cantiklah. Ini bercelaru, banyak kita bercelaru. Kita pun bercelaru. Dengan kita lepas baca Fatihah, kita tarik surah terus. Kita baca surah, makmum baca Fatihah. Jadi makmum dah tak boleh dengar Fatihah kita, surah kita. Sebenarnya begitu. Bahkan apabila aku membaca dengan nyaring, maka dengarlah bacaanku. Jadi makmum kena dengar. Dan begitu juga bila makmum baca pula, imam jangan dibaca bercelaru nanti. Dan tadabbur akan dia. Dan apabila aku diam, maka baca oleh kamu. Bila Nabi diam, baca. Bersalahan pada masa aku tidak menyaringkan suara, maka bacalah Quran. Semayang zuhur, asar, tak ada bacaan khas dan jahar. Kita bacalah. Itu ada adab ni dengan Nabi. Jangan munazaah dengan Nabi.
begitu juga imam, apa guru kita. Ya, zikir begitu juga, wirid-wirid jangan potong. Ya, suara jangan potong, lapar pun jangan potong. Kadang untuk guru Nabi dia dah potong dulu depan. Oh, jajah-jajah dia baca dulu. Salah adab dia panggil. Adapun suara guru dia tak kuat, dia jerit, dia lebih. Tanpa nak zikir pun tak boleh. Itu salah adab. Ya. Bahkan tuan guru saya Al-Alim Al-Allama, tuan guru Sayyidi Syekh Abdul Rashid dan alim 4 mazhab, hafiz Quran, wali besar. Dia kalau berzikir tuan-tuan, dia tengok siapa pegang tasbih tu, dia tegur terus. Ya, kita bila guru pegang tasbih, kau tak payah pegang tasbih kata. Tu taat adab. Dia apa dia kata bila tu guru, kau tak percaya aku kira kata. Dia tergegar nak kata, aku dah kira kau kira lagi apa, kau tak percaya aku kira kata. Tak berani mengeletau kawan dah. Ya, tuan guru bila pegang zikir kita yang pegang. Ya. Tu. Ni sibuk dia pun nak pegang dia tarik. Wah, kau macam syekh pula. Ya, jangan potong. Itu adab-adab seni tuan-tuan. Itu adab-adab yang seni, kadang-kadang dia orang tak faham benda tu. Sibuk dia nak berlawan dengan tok guru dia. Macam-macam dia. Jadi kalau sekiranya dia mana macam semayang siang Nabi tak baca, baca lah. Yang boleh serentak. Persalahan pada masa aku tidak menyaringkan suara, maka bacalah Quran tadi. Maknanya bacalah Fatihah. Ya, jangan semayang siang hari itu baca serentak pun tak apa. Habis tu. Kemudian qal pantahan nasu anil qiraah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yajharu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-salawati bil qiraah. Jadi bila ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berhentilah, ya. Maka kata Nabi Hurairah, berhentilah orang mana kalangan sahabat daripada keadaan yang sebelum ni. Sebelum ni dia baca sekali. Daripada membaca Quran serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa bacaan Quran yang dinyaringkannya padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala sembahyangnya dengan bacaan Quran ketika mendengar mereka itu akan yang demikian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud dan daripada Imran bin Husain dan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu majma'in. Dan kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud dan Imran bin Husain dan Sayyidina Jabir. Dan kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan, lagi pula sahih, hasan min tariq sahih min tariq al-akhar. Dan diriwayatkan oleh setengah daripada sahabat Az-Zuhri akan ini hadis, dan menyebut mereka itu akan ini perkataan. Katanya telah berkata Az-Zuhri, maka berhenti segala orang-orang sahabat Nabi SAW daripada membaca pada waktu mendengar mereka akan demikian daripada Rasulullah SAW. Ya. Dan kata Abu Isa, dan bukanlah pada hadis ini masuk ia atas hadis mereka yang memikirkan boleh membaca di belakang imam itu. Ya, ini tak termasuk sini. Ini masalah jangan serta. Ada pun hadis boleh membaca di belakang imam ialah membaca Fatihah. Mana makmum pun kena baca. Tapi sini menunjukkan keadaan jangan serentak. Ya, bila dibaca oleh imam, kita dengar lah. Maka membaca Fatihah itu tiadalah boleh seorang meninggalkan dia. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu hadis Nabi telah lalu sallallahu alaihi wasallam. La salata, tak ada semayang yang sah maknanya. Liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, orang yang tidak membaca surah Fatihah. Jadi semua kena baca. Dan memadakan dengan bacaan imam lain daripada orang yang masbuk. Kecuali orang masbuk tak apa. Orang masbuk dia pakai qiraatul imam, qiraatul makmum. Tu hadis ni. Bacaan imam itulah bacaan makmum. Ni dipakai bila ni? Bagi orang yang masbuk. Dia datang, dia angkat, dia takbir, baru nak baca bismillah, imam dah rokok dah. Dah tunggu rokok je lah. Ya, tu. Masbuk apa makna? Orang yang tidak ada ruang masa membaca Fatihah yang sederhana ketika ia bersama qiyam dengan imam sebelum imam rokok. Itu makna masbuk. Itu makna muwafiq. Ya. Orang tak ada masa itu panggil masbuk. Dia kira masa ni. Dia kira masa, bukan kira cepat lambat. Mana kalau imam tu cepat, itu lebih aula dia jadi masbuk. Ibu nak baca, imam rokok dan baca sekadar dapat, kemudian rokok. Kalau dia ada maknanya masa tu, maka dia kena habiskan. Ya. Banyak orang keliru sini. Sebab tu menjadi kewajipan siapa yang bersembahyang berjamaah
wajib dia kena tahu hukum muwafiq masbuk. Sebab bila sembahyang Jumaat mesti berlaku benda ni. Muwafiq atau masbuk mesti berlaku. Ya, keadaan makmum tu sama dia muwafiq atau masbuk. Sebab kalau silap berlaku dia boleh batal sembahyang. Pada orang masbuk yang mendapat imamnya dalam rakaat, dia angkat dia takbir, imam dah rakaat, dia terus pergi rakaat, tak payah baca Fatihah. Atau mendapat pendirian imam dia kadar yang tiada lulus pendirian imam itu kadar tu. Dia nak kadar tu satu Fatihah. Dia kadar baca Fatihah tak lulus masa tu, maka dipanggil dia masbuk. Dibacalah sekadar dapat, bila imam rakaat kan dia pun rakaat. Jadi kekurangan bacaan tadi ditanggung oleh imam. Itu cara kaedah bersembahyang berjemaah. Ni imam berrakaat, dia datang lewat, baca Fatihah, imam rakaat, dia baca Fatihah dia, dua rukun dia kat imam turun sujud, habis batal sembahyang ni. Ya, kemudian dua rukun atau terdahulu dua rukun fi'li menyebabkan batal sembahyang. Tapi kalau masbuk pula dia kena tahu, jangan diikut pula. Dia masbuk awal datang, tiba-tiba imam baca Fatihah dia tak baca, bermakna masa dia dah ada dah tu. Ya, imam pula tarik surah pendek, inna ataina. Dia buat baca sikit je, imam pun rakaat, dia pun ikut imam rakaat, tu tak kena. Yang tu tak boleh sebab dia muwafiq. Bila muwafiq dia kena tamamkan Fatihah dia, dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Sempadan dah akhir rukun panjang mana, kita ingin imam masuk rukun keempat tu, dia berdiri. Bila berdiri masuk rakaat lain nak baca Fatihah tu, ketiga tu dia kena buat pilihan kalau tak habis. Sebab dia nak ikut imam, dia tinggalkan Fatihah dia, kan ditambah tu rakaat di ujung. Kalau nak pakai Fatihah dia, ni niat rakaat dia sembahyang seorang diri. Itu dua pilihan saja. Habis. Itu masalah hukum muwafiq dan masbuk. Allah. Mana tadi? Kata Abu Isa itu, ada pun sebab hadis ini tiada masuk dalam hadis mereka yang memikirkan boleh bacaan belakang imam, tak termasuk sini. Kerana bahawasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan ini hadis, padahal telah diriwayatkan dia satu hadis pula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, man shalla salata lam yaqra fiha bi ummil Quran fa hiya khidaj, ya hiya khidajun ghairu tamam. Barang siapa sembahyang, ia akan satu sembahyang fardu atau sunat yang tiada dibacanya padanya dengan umul Quran, mana Fatihah, ya, maka ialah kurang yang tiada sempurna dan tidak sah sembahyang. Kurang situ pula ada khilaf. Setengah kurang dengan makna apa? Tak sah terus Imam Syafi'i pakai. Ya, kalau mazhab Hanafi pula tak sah tu makna apa? Kurang kamal saja. Sembahyang masih sah. Situ makna dia ada khilaf. Maka jadilah berlawanan hadisnya Abi Hurairah yang pertama tadi dengan hadis ini. Kerana hadis yang pertama, ya, tadi maknanya menegah baca Quran bagi makmum. Ya. Habis ada ta'arud ke? Tak, sebenarnya tak ada pertentangan. Kena faham betul-betul je. Dan hadis ini suruh baca Quran, yakni Fatihah, bagi makmum yang nak atau orang lain. Dengan kerana itulah kata Abu Isa, maka berkata bagi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dia kata apa? Olehmu menanggung hadis begini, bahawasanya adalah aku satu ketika di belakang imam, maka bagaimana aku buat, ya, aku baca Quran di belakangnya, maka jadilah aku melanggar sabda Nabi SAW pada hari yang pertama. Dan jika tiada aku membaca ni, jadilah tidak sah semayangku. Ni Fatihah tak baca. Jawab Nabi Hurairah, ya, iqra biha bin nafsi. Iqra mana baca olehmu, biha dengan Fatihah bin nafsik, ya, dalam dirimu, mana dengan tiada nyaring. Itu maksud bin nafsik, makna dah dengan tiada nyaring, bukan bin nafsik dengan makna baca dalam hati. Kan tidak faham lah, tu boleh tafsirkan. Mana baca dengan tiada nyaring, itu boleh baca berlawan. Habis. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi dan meriwayatkan oleh Abu Usman An-Nahdi daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya telah menyuruh, ya, akan daku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku berapa tu? Berserukan tiada sah sembahyang melainkan dengan membaca Fatihatul Kitab. Maknanya menjadi rukun, ya, qauli.
Habis. Kemudian kata Abu Isa, dan telah memilih oleh kebanyakan daripada ashabul hadis akan tiada boleh membaca seorang apabila menyaring imam dengan bacaannya. Jadi suara imam kita jangan baca. Ya. Berkata mereka itu menyaring-nyaring akan diam, ya, mengiring-ngiringi akan diam-diam imam. Yang ini seperti dibaca imam dengan nyaring akan satu ayat, maka ikutlah satu ayat Fatihah itu dengan sir. Maka ataupun habis baca imam itu akan Fatihah, maka kamu pun ikutlah baca semuanya. Jadi maknanya baca dengan sir. Habis itu. Dia tak adalah berlawan hadis tu, ya. Kita pakai dua hadis, kita kumpul sekali. Kemudian masalah 451, Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa maghfirna. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, fa innahu la